Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar mengenai penyelesaian masalah luas permukaan dan isi padu gabungan bentuk 3 dimensi. Baiklah, untuk objektif pembelajaran kita, murid-murid akan belajar untuk menyelesaikan 4 soalan masalah harian melibatkan luas permukaan dan isi padu gabungan bentuk 3 dimensi dengan betul. Untuk kriteria kejayaan, murid dapat menyatakan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan 4 soalan masalah harian melibatkan luas permukaan dan isi padu gabungan bentuk 3 dimensi dengan betul, dan murid dapat menyelesaikan 4 soalan masalah harian melibatkan luas permukaan dan isi padu gabungan bentuk 3 dimensi dengan betul. Baiklah murid-murid, untuk rujukan dan latihan, kita rujuk pada buku teks muka surat 149 soalan A dan B, dan dalam buku aktiviti muka surat 71 soalan 1 dan 2. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita di dalam menggunakan buku teks dan buku aktiviti, kita ingat semula bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi yang ditunjukkan di hadapan ni, apakah namanya? Jika kita lihat bentuk 3 dimensi ni, kita akan namakan sebagai kubus. Kubus. Jadi sekarang ni dalam soalan ni dia minta kita cari luas permukaan dan isi padu bagi bentuk ni. Luas permukaan, cikgu akan ambil luas permukaan yang ni. Cikgu lorekkan. Kita kira luas permukaan yang berlorek. Kalau murid-murid ingat, ciri-ciri bagi kubus ialah dia punya sisi semua adalah sama. Jadi di sini kita akan dapat 10 cm juga untuk tinggi dia, dan juga lebarnya juga 10 cm. So kita dah ada ciri-ciri. Kita dah ada ukuran untuk setiap sisi kubus ni, panjang, lebar dan tinggi dia. Jadi soalan yang pertama, apa yang kita perlu buat ialah dia minta kita selesaikan luas permukaan. Jadi di sini cikgu dah lorekkan, kita cari luas permukaan bagi yang berlorek ni. Jadi kita lihat di sini, kita akan lihat pada ukuran di sini, panjang dan juga lebar dia. Jadi kita akan dapat, kita akan ambil tinggi je lah. Kita akan kira tinggi ni dan juga panjang di sini. Jadi kita akan ingat formula luas ialah panjang darab lebar. Permukaan kita ambil permukaan. Jadi kat sini kita ambil 10 cm. Kita darab dengan 10 cm. Kita akan dapat 100 cm persegi. Jadi luas permukaannya ialah 100 cm persegi. Kemudian untuk isi padu, isi padu ni kita ingat panjang darab lebar, kita darabkan lagi dengan tinggi. Jadi di sini tadi kita dah kenal pasti panjang, lebar dan tinggi bagi kubus ni. Jadi panjangnya tadi 10 cm, lebar dia 10 cm, kemudian tinggi pun 10 cm. Jadi kita akan dapat 1 darab 1 darab 1, 1, sifar ada 3. Jadi isi padunya ialah 1000 cm padu. Unit dia kita mesti tulis. Kalau cm persegi, cm, lepas tu ada 2 di atas. Kemudian kalau isi padu, cm, kemudian kemudian nombor 3 di atasnya. Baiklah murid-murid, kita lihat soalan dalam buku teks muka surat 149. Kita jawab soalan A. Rajah menunjukkan kek coklat berbentuk kuboid. Jumlah isi padu ialah 340 cm persegi. Hitung tinggi dalam cm kek ini. Dia dah bagi jumlah isi padu 320 cm padu dan juga luasnya, luas tapak kek. Luas tapak ni 40 cm persegi. Jadi dia minta kita hitung tinggi. Bagaimana? Kita lihat dahulu. Untuk kira isi padu, untuk kita kira isi padu, apa yang kita perlukan ialah panjang darab lebar darab tinggi. Manakala untuk kita kira luas, kita perlukan panjang darab dengan lebar. Jadi di sini tadi kita dah dapat jumlah isi padu tu tadi ialah 320 cm padu.
manakala luas pula ialah 40 cm per segi. Jadi bila kita lihat di sini isi padu dan luas ni, beza antara isi padu dan luas ialah dalam isi padu kita darabkan dengan tinggi, manakala untuk luas pula kita cuma darabkan panjang dan lebar. Jadi apa yang kita gunakan ialah kita akan ambil isi padu ni, kita bahagikan dengan luas untuk kita dapat tinggi. Okey, jadi kita akan kira tinggi sama dengan isi padu bahagi dengan luas. Okey, isi padu tadi kita dapat 320 cm padu. Kita bahagikan dengan luas 40 cm persegi. Okey, jadi kita mansuhkan. Okey, 32 bahagi 4, kita akan dapat 8 cm. Jadi, tinggi kek ialah 8 cm. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah binaan yang dibina oleh sekumpulan murid bagi projek kemahiran hidup. Okay, binaan itu terdiri daripada 2 buah kuboid dan sebuah kubus. Okay. Jadi yang pertama dia tanya berapakah luas dalam sentimeter persegi satah berwarna biru. Okey, satah berwarna biru maksud dia dilabelkan warna biru ni lah. Okey, jadi di sini murid-murid kita nak cari luas permukaan. Okey, cari dahulu luas satu persatu. Okey, kita labelkan A, B dan C. Okey, jadi kita label A, B, C ni dulu. Okey, jadi kita cari dulu luas A berapa. Okey, luas A panjang darab lebar. Jadi panjang darab lebar panjangnya ialah 11 cm ya. Di sini 11 cm. Okey, kita lihat yang ni. Okey, 11 cm. Okey, 11 cm. Kemudian lebar dia yang ni. Okey. Jadi ni ialah 2 cm. Jadi kita akan dapat 22 cm per segi. Kemudian kita kira pula luas B. Okey, B ni bentuk kubus, segi 4 sama. Jadi panjang dan lebarnya ialah sama, 3 cm darabkan dengan 3 cm. Jadi kita akan dapat 9 cm per segi. Kemudian kita kira luas C pula. C, okey, panjang dia 9 cm. Okey, 9 cm. Kemudian lebar dia, okey, lebar dia yang ni. Okey, lebar dia ialah 4 cm. Jadi kita akan dapat 9 darab 4 sama dengan 36 cm per segi. Jadi jumlah luas ialah, kita tambahkan ketiga-tiga luas yang kita nak cari tadi. Jadi luas permukaan. Okay, jadi kita akan cari luas permukaan ni dengan menambahkan ketiga-tiga. Okay, jadi luas permukaan. Okay, luas permukaan kita akan dapat tadi 22 cm persegi. Kita tambahkan dengan 9 cm persegi dan juga 36 cm persegi. Okey. Unit jangan lupa ya. 2 tambah 9, 11. 11 tambah 6, 17. Okey. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Jadi luas permukaan satah yang berwarna biru ini ialah 67 cm persegi. Okey, seterusnya kita lihat pula jumlah isi padu binaan tersebut. Okey, jumlah isi padu. Okey, so kita akan bahagikan. Ini adalah kuboid ada 2 dan juga kubus ada 1. Kita labelkan A, B, C sama seperti tadi. Jadi kita cari dahulu isi padu A. Okey, isi padu A panjang darab lebar darab tinggi. Okey, A ketinggian dia panjang dia adalah 11 cm. Kemudian lebar 3 cm. Kemudian tinggi 2 cm. Okay, jadi kita akan dapat 11 darab 3, 33. 33 kita darab lagi dengan 2, kita akan dapat 66 cm padu. Kemudian kita hitung pula isi padu B. Okay, isi padu B, okay, kubus. Jadi semua sisi adalah sama. Panjang 3 cm. Tinggi, lebar 3 cm dan tinggi pun 3 cm. Okey, jadi 3 darab 3, 9. 9 darab 3, kita akan dapat 27 cm padu. Dan yang seterusnya, isi padu C.
Okey, isi padu C, kita akan ambil 9. Okey, panjang dia 9 cm, lebar 3 cm, tinggi 4 cm. Jadi bila kita darabkan, okey, 9 darab 3, kita akan dapat 27. Darabkan lagi dengan 4, kita akan dapat 108 cm padu. Okey, barulah kita kira jumlah isi padu. Okay, jumlah isi padu kita tambahkan ke tiga-tiga isi padu tadi. 66 cm padu tambah dengan 27 cm padu, tambah lagi dengan 108 cm padu. Jadi kita akan dapat, okay, 6 tambah 7, 13 tambah 8, 21. Okay, sini 1, sini 2. Okay. 2 tambah 6, 8 tambah 2, 10. Tambah sifar, 10. Okay, tambah 1 sini. Jadi jawapannya ialah 201. Jadi 66 tambah 27 tambah 108 ialah 200 cm. 201 cm padu. Baiklah, sekarang kita melihat muka surat 71. Soalan yang pertama. Rajah di bawah terdiri daripada sebuah kubus dengan isi padunya 8 cm padu dan sebuah kuboid yang mempunyai luas tapak 30 cm persegi. Tinggi kuboid adalah 5 kali tinggi kubus itu. Okay, hitung isi padu dalam sentimeter padu kuboid itu. Okay, jadi mula-mula kita lihat isi padu kubus tadi sama dengan 8 cm padu. Maksudnya panjang, lebar dan tinggi dia tu bila didarabkan kita akan dapat 8 cm padu. Jadi kita ingat kalau kubus sisi dia semua sama. Jadi maksudnya nombor tu bila didarabkan, nombor yang sama tu bila darab akan dapat 8. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa tinggi kubus tu, okay, tinggi kubus, tinggi bagi sisi kubus tu ialah 2 cm. Kerana panjang darab lebar darab tinggi, 2 darab 2 kita akan dapat 8. Okay. Kemudian kita cari tinggi kuboid. Okay, tinggi kuboid. Okay, tinggi kuboid tadi dia kata 5 kali tinggi kubus. Jadi 5 kali tinggi kubus kita akan ambil 5, kita darabkan dengan 2 cm. Jadi tinggi kuboid adalah 10 cm. Dan yang terakhir sekali barulah kita cari isi padu kuboid. Okay. Isi padu kuboid, okay, kalau kita padu ialah panjang darab lebar darab tinggi. Jadi kita guna luas untuk kita cari isi padu kuboid. Okay. Jadi luas tapak, luas tapak tadi kita gunakan maklumat tu. Okay, isi padu kuboid. Okay, jadi kita akan ambil luas tapak tadi. Kita akan ambil 30 cm persegi ni. Kita darabkan dengan tinggi kuboid. Tinggi kuboid tadi 10. Okay, jadi sifar 3. Jadi isi padunya ialah 300 cm padu. Okay. Soalan kita yang terakhir, rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid. Isi padu kuboid itu bersamaan dengan isi padu bagi 30 buah kubus yang bertepi 4 cm. Maksudnya tepi dia 4 cm. Okay. Kemudian kita lihat soalan, dia minta kita cari hitung nilai P. Okay. Mula-mula kita cari dulu isi padu bagi sebuah kubus. Okay. Isi padu bagi sebuah kubus yang sisi dia 4 cm. Okay. Jadi kita cari dahulu. Okay. Okay. Isi padu kubus. Isi padu kubus tadi sisi 4 cm. Jadi 4 darab 4 darab 4. Okay, 4 darab 4, 16. 16 darab 4, kita akan dapat 64 cm padu. Kemudian, lepas kita cari isi padu sebuah kubus, kita cari isi padu 30 buah kubus. Okay, jadi apa kita buat? Kita ambil 30, kita darabkan dengan 64 cm padu. Okay, jadi kita darabkan 30, kita darabkan dengan 64. Okay, kita akan dapat
1920 cm padu. Okey, kemudian kita carilah nilai P. Okey, nilai P ni sebab dia kata tadi isi padu kuboid ni sama dengan 30 buah kubus kan. Jadi kita dah ada isi padu untuk 30 buah kubus sama dengan 1920. Okey, jadi kita lihat kalau isi padu, nak kira isi padu adalah panjang darat lebar. Jadi lebar di sini adalah 8. Darat dengan tinggi. Okey, jadi kita nak cari tinggi. Okey, kita akan ambil kita akan ambil di sini panjang tak lebar tak tinggi kan. So panjang tadi kita tak tahu, kita letak P. Okey, kemudian lebar 8 cm, tinggi ialah 12 cm. Jadi semuanya apabila kita darabkan kita akan dapat 1920 cm padu. Okey, jadi di sini bila kita darabkan 8 dan juga 12 kita akan dapat 96. Okey, kita bagikan dengan 1920. Jadi P adalah sama dengan 1920. Kita bagikan dengan 96. Okey, bila kita bagi dengan 96, kita akan dapat P ialah 20 cm. Okey, P ialah 20 cm. Okey, baiklah, itu sahaja murid-murid. Saya harap video ini dapat membantu murid-murid untuk menyiapkan latihan yang diberi. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.